Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Duli yang teramat mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, kemarin berkenan berangkat membuat lawatan ke Home Team Tactical Center Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri Republik Singapura. Keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia di Home Team Tactical Center dijunjung oleh Tuan Yang Terutama K. Shanmugam, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri dan Menteri Undang-Undang Republik Singapura. Duli Yang Teramat Mulia kemudian dijunjung bagi mendengarkan sembah taklimat mengenai dengan Home Team Tactical Center. I'll be providing a brief on STS counter-terrorism strategy. Your Highness, welcome in. Duli Yang Teramat Mulia seterusnya dijunjung bagi melihat dengan lebih dekat lagi demonstrasi-demonstrasi daripada Ground Response Team, Emergency Response Team dan Special Response Team daripada Home Team Tactical Center serta kemudahan-kemudahan yang terdapat di pusat berkenaan. Maybe you can feel the clock. Duli Yang Teramat Mulia kemudiannya dijunjung bagi sesi bergambar ramai. So one officer in every team have a yeah, over there. So you have to press all the buttons. The clothing itself. Duli Yang Teramat Mulia dijunjung bagi menandatangani buku pelawat. Duli Yang Teramat Mulia berkenan menerima pesambah dari Tuan Yang Terutama, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri dan Menteri Undang-Undang Republik Singapura. Duli Yang Teramat Mulia seterusnya berkenan mengurniakan cenderahati balas kepada Tuan Yang Terutama. Pada sebelah petang kemarin, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota berkenan mengadakan lawatan ke Kementerian Perdagangan dan Industri Republik Singapura. Keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia di Kementerian Perdagangan dan Industri dijunjung oleh Tuan Yang Terutama S. Iswaran, Menteri Perdagangan dan Perindustrian Republik Singapura.
Duli Yang Teramat Mulia kemudian dijunjung bagi mendengarkan sembah taklimat daripada Sekretariat Komiti on the Future Economy Republik Singapura. Duli Yang Teramat Mulia berada di Republik Singapura bagi menghadiri program Pemimpin-Pemimpin Muda kali keempat bermula Isnin lalu. Berikutan kegagalan kuasa di loji syarikat Brunei LNG Rabu lalu, bekalan kuasa elektrik di beberapa kawasan sekitar daerah Belait telah terganggu. Bagaimanapun, bekalan tenaga elektrik ke sebahagian kawasan Kuala Belait yang masih terjejas telah dimulakan secara berperingkat pada pukul 6.10 petang kemarin dan pulih sepenuhnya malam tadi. Menurut Jabatan Tenaga dan Perindustrian di Jabatan Perdana Menteri, tiada kecederaan kepada kaki tangan dan pekerja-pekerja di loji syarikat Brunei LNG dilaporkan setakat ini. Keutamaan adalah bagi memastikan keselamatan semua kaki tangan, pekerja-pekerja dan masyarakat sekeliling serta bagi mengurangkan kesan daripada kejadian itu. Bekalan tenaga elektrik ke sebahagian kawasan Kuala Belait pulih sepenuhnya pada jam pukul 8.59 malam tadi. Bekalan elektrik ke loji syarikat Brunei LNG pula bermula pada pukul 6.40 petang kemarin. Sementara bekalan elektrik ke daerah-daerah lain adalah tidak terjejas. Bagi maklumat terkini, layari laman sesawang Jabatan Tenaga dan Perindustrian di Jabatan Perdana Menteri di www.ei.gov.bn. Pada setiap 12 Rabiul Awal, umat Islam di seluruh dunia memperingati Hari Keputeraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bermula malam tadi, semua masjid, surau dan balai ibadat seluruh negara bergema dengan persembahan Dikir Syarafil Anam menandakan bermulanya sambutan Maulid Rasul. Majlis pembukaan Dikir Syarafil Anam sempena sambutan tersebut diadakan di Masjid Omar Ali Saifuddin di Ibu Negara. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah yang dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Ugama. Dikir Assalamualaikum dan Asyrakal antara yang dipersembahkan oleh para pegawai dan ahli jawatan kuasa Masjid Omar Ali Saifuddin dan para pegawai Hal Ehwal Masjid Daerah Brunei dan Muara. Juga hadir Datuk Paduka Awang Haji Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daud, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama. Dikir Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 12 malam berturut-turut diadakan sebagai salah satu syiar Islam untuk memakmurkan masjid selain memperingati Hari Keputeraan junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penubuhan Lembaga Pelancongan Brunei Darussalam diharap boleh menjadi landasan untuk bertukar fikiran dalam mencari jalan bagi membangun lebih banyak produk pelancongan, memperbaiki kualiti, perkhidmatan dan layanan ke atas pelancong serta memastikan kepuasan pelanggan termasuk dari segi keselesaan dan keselamatan. Melalui semua itu, ia dapat menjadikan negara sebagai destinasi yang kompetitif dan menarik. Berucap semasa mesyuarat pertama Lembaga Pelancongan Brunei Darussalam, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan berkata, masih terdapat banyak perkara yang memerlukan penambahbaikan. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ali bin Haji Apong selaku pengerusi Lembaga Pelancongan Brunei Darussalam dalam ucapannya menggesa agar ejen-ejen, pembekal produk dan perkhidmatan pelancongan untuk sama-sama membantu kerajaan dalam memberigakan negara sebagai sebuah destinasi pelancongan yang menawarkan pengalaman unik kepada pengunjung dalam dan luar negara. Mesyuarat pertama lembaga berkenaan diadakan kira-kira sebulan selepas Undang-Undang Baharu Perintah Pelancongan 2016 atau Tourism Order 2016 dikuatkuasakan. Penubuhannya boleh menjadikan platform bagi permuzakarahan bersama pihak-pihak yang berkepentingan dalam industri pelancongan. Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan mengenal pasti 3 kategori utama produk pelancongan iaitu produk prima, produk emerging dan produk berasaskan aktiviti. Sepanjang tempoh 12 bulan lalu, melalui penglibatan beberapa buah kementerian dan agensi berkaitan, sektor pelancongan negara mencapai beberapa kemajuan.
antaranya penyediaan pelan strategi pelancongan dengan sasaran utama untuk meningkatkan jumlah pelancong yang datang ke negara ini melalui udara dari 218,000 orang tahun lalu kepada 450,000 orang pada tahun 2020. With the tourism order 2016, we are hopeful that it will assist us to do our job a bit better. Is to continue to expand our operations in our current markets, but also look at new markets in North Asia, for example. Recently, we were at capacity to other parts of China, Zhengzhou. We've announced flights to Korea. And these are things that brings in additional capacity for Brunei and will bring more tourists to our shores. Persembahan nasyid dan dikir Syarafil Anam antara atur cara semasa persembahan kebudayaan sempena pameran mengenai Oman anjuran bersama Kementerian Hal Ehwal Ugama dan Kementerian Aukaf dan Hal Ehwal Ugama Kesultanan Oman. Persembahan kebudayaan juga menampilkan pertunjukan melukis dari pasir oleh Dayang Syaimah Ahmad Muhammad Al-Mughairi dan persembahan nasyid oleh Awang Anwar Salem Hamud Al-Asmi. Dikir Syarafil Anam pula dipersembahkan oleh belia-belia Masjid Sultan Sharif Ali Sengkurong. Hadir yang berhormat Pihin Datu Laila Raja, Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Pameran dibukakan secara percuma kepada orang ramai hari ini bermula pukul 10 pagi hingga 5 petang. Darussalam Enterprise DER merupakan landasan yang memudahkan para pengusaha tempatan untuk mendapatkan tidak balas secara langsung terhadap apa jua masalah dan urusan yang berkaitan dengan perusahaan. Kerana itu, DER melibatkan agensi-agensi kerajaan dan swasta yang berkaitan dalam mencari jalan penyelesaian terhadap masalah yang dihadapi oleh para pengusaha tempatan. Sejak kes virus HIV/AIDS dikesan di negara ini pada tahun 1986, sejumlah 172 kes dilaporkan berlaku dalam kalangan warga dan penduduk tetap di negara ini. Jumlah baharu kes tersebut meningkat dengan 34 kes HIV dikenal pasti pada tahun ini. Ia merupakan kes tertinggi yang pernah dicatatkan. Rangkaan tersebut dijelaskan oleh Yang Berhormat Pihin Datu Laila Raja, Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Pemangku Menteri Kesihatan sempena sambutan Hari AIDS Sedunia pada tahun ini. Dengan tema Hands Up for HIV Prevention atau bersama-sama mencegah HIV, masyarakat seluruh dunia digesa untuk sama-sama segera bertindak serta menyesuaikan pendekatan ke arah melaksanakan strategi-strategi pencegahan HIV. Antara langkah pencegahan HIV ialah dengan meningkatkan kesedaran dan pemeriksaan HIV. Selain itu, masyarakat juga perlu memahami bahawa HIV dapat dicegah atau dikurangkan antaranya dengan mengelakkan aktiviti yang boleh menyebabkan pemindahan virus HIV. Kita juga perlu mengetahui mereka yang dijangkiti serta mengambil langkah yang bersesuaian bagi melindungi mereka yang lain dari dijangkiti. Selaras dengan 3 strategi utama Kementerian Kesihatan,
kementerian tersebut akan terus melaksanakan aktiviti ke arah memberikan pendidikan kesedaran kepada orang ramai dalam mencegah HIV/AIDS. Walaupun negara Brunei Darussalam dan Kesultanan Oman merupakan dua buah negara yang berbeza dari segi bahasa dan budaya, tetapi kedua-dua negara mempunyai persamaan dari segi budaya agama. Perkara itu dikongsikan oleh Awang Haji Harun bin Haji Junaid, Timbalan Setia Usaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Agama semasa berucap dalam sesi ceramah pameran mengenai Oman yang bertajuk The Tolerance, Understanding, Coexistence Oman's Message of Islam. Sesi ceramah mengenai latar belakang agama, budaya serta amalan Islam dalam kehidupan seharian dalam masyarakat Arab di Oman disampaikan oleh Dr. Abdullah Said Khalfan Al-Mamari, Wakil kepada Penasihat Yang Berhormat Menteri Hal Ehwal Awqaf dan Hal Ehwal Agama Kesultanan Oman. Hadir Datuk Paduka Awang Haji Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daud, Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama. Juga hadir Tuan Yang Terutama Syekh Ahmad bin Hasil bin Rashid Al-Maskari, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Kesultanan Oman ke negara Brunei Darussalam, dan Datuk Seri Setia Awang Haji Abdul Aziz bin Orang Kaya Maharaja Lela Haji Yusof, Setia Usaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Agama. The people of Oman would never have been insulted or had been insulted or beaten. Pameran antara lain memberi gambaran tentang amalan agama Islam dalam kehidupan seharian dengan penelitian kepada masyarakat, di samping menonjolkan mesej yang dibawa oleh Kesultanan Oman kepada masyarakat dunia, iaitu toleransi, kesefahaman dan kehidupan bersama. Dikir Maulud sempena memperingati Hari Keputeraan Junjungan Besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga diadakan di beberapa buah tempat lewat petang kemarin. Majlis pembukaan Dikir Syarafil Anam juga berlangsung di Surau Ibu Pejabat Polis Gadong. Hadir Datuk Paduka Seri Awang Haji Muhammad Jimmy bin Haji Muhammad Shah Al-Islam, Pesuruh Jaya Polis. Bacaan dikir dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah diketuai oleh Imam Surau Ibu Pejabat Polis Gadong. Majlis merupakan anjuran Badan Ugama Islam Pasukan Polis di Raja Brunei. Sementara itu, majlis yang sama juga diadakan di Masjid Kampung Tanjung Maya Tutong oleh rombongan dikir ahli jawatan kuasa tertinggi sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi peringkat daerah Tutong. Rombongan diketuai oleh Awang Syamsul Bahrin bin Haji Muhammad Hussein, pegawai daerah Tutong. Majlis berdikir 12 malam berturut-turut ini dihasrat dapat menanamkan rasa kasih dan cinta kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selain memakmurkan dan mengimarahkan lagi masjid-masjid, surau dan balai-balai ibadat di seluruh negara. Mengaplikasikan panduan yang diajarkan oleh guru antara amalan terbaik sebelum seseorang pelajar menghadapi peperiksaan. Amalan pembelajaran ini dikongsikan oleh para pelajar Sekolah Ugama Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah yang menerima hadiah kerana keputusan cemerlang dalam peperiksaan sijil Sekolah-Sekolah Rendah Ugama Darjah 6 tahun lepas. Antara penerimanya, Cucunda ke bawah Duli Yang Maha Mulia Yang Amat Mulia Pengiran Anak Abdul Rakib bin Pengiran Maharaja Setia Lala Diraja Sahibul Irsyad Pengiran Anak Haji Abdul Rahim. Daripada 52 orang murid yang lulus dalam peperiksaan tersebut, 36 orang memperolehi pangkat 1, termasuk Yang Amat Mulia Pengiran Anak Abdul Rakib. Berangkat ke majlis ini, Cucunda ke bawah Duli Yang Maha Mulia Yang Amat Mulia Pengiran Anak Harisah Widadul Bolkiah binti Pengiran Maharaja Setia Laila Diraja Sahibul Irsyad Pengiran Anak Haji Abdul Rahim. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Awang Roslan bin Haji Tajaah, Timbalan Setia Usaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Agama.
87 orang murid cemerlang yang mendapat tempat pertama, kedua dan ketiga dalam peperiksaan akhir tahun juga menerima hadiah di majlis ini. Selain itu, 26 orang murid sekolah berkenaan yang lulus dalam peperiksaan pemilihan calon ke Sekolah Arab juga menerima hadiah. Majlis ini merupakan sebagai tanda penghargaan dan kejayaan kepada mereka yang telah memperolehi keputusan yang cemerlang. Kita hendaklah semestinya pada malam-malam sebelum peperiksaan mengulang kaji nota-nota yang telah diberi oleh guru-guru yang sudah diulang kaji sebelum beberapa bulan yang sebelum peperiksaan lah. Peperiksaan akan datang, saya mengharapkan supaya semua pelajar-pelajar dan kawan-kawan untuk mendapat keputusan yang cemerlang dan berusaha dengan gigih. Mengulang kaji pelajaran setiap hari, mengaplikasikan tips-tips yang diberikan oleh cikgu, setiap malamlah baca buku. Perhimpunan Wanita Sedunia WAW 2016 bagi Brunei Darussalam yang akan diadakan Isnin depan diharap akan menghimpunkan kaum wanita di negara ini yang berminat untuk membincang dan mempelajari peluang-peluang kerjaya dalam bidang maklumat dan teknologi komunikasi ICT, keusahawanan dan telekerja. Perhimpunan dianjurkan oleh Kedutaan Jepun dengan kerjasama Suruhanjaya Tinggi Kanada di negara ini dan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. WAW akan diadakan di Dewan Pusat Latihan Serbaguna MPTC Rimba. Semasa sidang media kemarin, Puan Yang Terutama Noriko Iki, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Jepun ke negara ini menjelaskan tema bagi perhimpunan kali ketiga itu ialah Entrepreneurs, Women, Technology, Crossing the Glass Border. Perhimpunan akan mendengar ceramah dari dua tokoh perniagaan wanita masing-masing dari Jepun dan Brunei Darussalam. Acara tersebut juga memberi peluang untuk bertukar-tukar pandangan dan sesi soal jawab terutama dalam bidang perniagaan. But the main issue to be discussed. Di sesi ini, Puan Yang Terutama Marina Bileka, Pesuruhjaya Tinggi Kanada ke negara ini, melahirkan sokongan atas inisiatif Jepun itu kerana adalah keutamaan kerajaan Kanada untuk mempromosi peranan kaum perempuan. Jelasnya acara itu akan menyumbang pelbagai pandangan bagi mempromosi sumbangan wanita kepada masyarakat antarabangsa. To a few people, including the invited guests. So that's another aspect. Dayang Haslina binti Taib, Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Rangkaian BAG, salah seorang penceramah tempatan, menjelaskan WAW 2016 mensasarkan kaum wanita di negara ini yang berminat untuk memulakan perniagaan kerana perbincangan mengenai kaedah memperbaiki keusahawanan adalah antara atur caranya. Mereka yang berminat untuk menyertai WAW tersebut boleh menghubungi Kedutaan Jepun di talian 2229265 atau email jessica@bw.mofa.go.jp. Pasukan Kadet Polis Sekolah Menengah Katuk Gadong muncul juara dalam pertandingan kawat Pasukan Kadet Polis Diraja Brunei bagi sekolah-sekolah menengah dan maktab-maktab seluruh negara kali ke-21. Enam buah pasukan kadet polis bertanding di peringkat akhir. Melalui pertandingan seumpamanya, ia dapat membentuk kekuatan fizikal dan kecerdasan mental para belia agar mempunyai jati diri yang kukuh dan keyakinan diri yang tinggi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Hassan bin Pihin Penyurat Haji Ahmad, pemangku Timbalan Pesuruhjaya Polis. Naib Johan disandang oleh Sekolah Menengah Pengiran Anak Puteri Hajah Masnah dan Sekolah Menengah Sultan Hassan Bangar di tempat ketiga. Kadet Kopral Muhammad Farizan bin Muhammad Khairul dari Sekolah Menengah Katuk dipilih sebagai skuad leader terbaik. Seorang pelajar berkeperluan khas telah mengharumkan nama negara setelah meraih pingat emas dan perak melalui cabaran IT Global GITC bagi belia berkeperluan khas yang diadakan baru-baru ini di Bandar Hangzhou, wilayah Jiangsu, China.
Ia merupakan kali keempat negara menghantar 4 orang wakil ke pertandingan tersebut. Mereka menyertai semua kategori dipertandingkan iaitu cabaran e-tool, e-life map, e-design dan the e-creativity. Muhammad Azizul Hakim bin Yusof, pelajar tahun 11 dari Sekolah Menengah Saidina Hassan memenangi cabaran e-life map dan mendapat anugerah Best Challenger. Sementara dalam cabaran e-tool, awang Muhammad Azizul Hakim memenangi tempat kedua dan diberikan anugerah Excellent Challenger. Buat game epic dan puas hati. Banggalah punya anak macam mana ni. Bersyukur Alhamdulillah atas orang tu, atas didikan dari IPK, daripada sekolah menengahnya Saidina Hassan dari papanya sama adik aku. Kami hantar orang mana yang dari IPK macam orang ada kelas apa tu kami hantar. Dari sekolah menengah pun kami hantar juga. Kalau ada orang ada ekstra bagian IT, condong ke bagian IT lah. Kami bagi dorongan je lah. GITC bagi belia berkeperluan khas dianjurkan oleh masyarakat Korea bagi pemulihan individu kurang upaya. Ia bertujuan mengurangkan perbezaan digital, menarik lebih ramai belia kurang upaya serta mempromosi pelaksanaan strategi Lachion iaitu Make the Right Real bagi individu kurang upaya di Asia dan Pasifik semasa dekad baharu individu kurang upaya Asia dan Pasifik 2013-2022. Hujan lebat yang turun sejak lewat petang kemarin mengakibatkan beberapa buah kawasan di daerah Brunei dan Muara mengalami banjir kilat malam tadi. Antara kawasan yang terjejas ialah Kampung Jerudong, Damuan, Jangsak, Kiarong dan Gadong. Sebilangan penduduk yang terjejas mengambil langkah berjaga-jaga dengan memindahkan kenderaan mereka ke kawasan yang tinggi. Berikutan keadaan hujan ketika ini, orang ramai perlu mengambil langkah berjaga-jaga, terutama semasa keadaan cuaca yang aktif yang diramalkan berlaku dalam beberapa hari akan datang. Mahkamah Magistrate Bandar Seri Begawan menjatuhi hukuman denda ke atas seorang rakyat tempatan atas tuduhan di bawah Seksyen 146-1 Perintah Eksais 2006. Tertuduh Azlan bin Salim berusia 32 tahun mengaku bersalah kerana memiliki 16 kartun rokok pelbagai jenis dalam kereta semasa pemeriksaan dijalankan di pos kawalan kastam Kuala Lurah. Azlan didenda RM5,920 atau 5 bulan penjara jika gagal membayar denda tersebut. Mahkamah memberi tempoh tertuduh membayar denda tersebut selama 6 bulan. Sementara itu, semua rokok dirampas untuk dimusnahkan dan kereta dikembalikan. Dengan itu, sekian berita. Ikuti Buletin Sukan pagi ini bersama Haji Muhammad Daud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ahmad Nurul Hairi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam Buletin Sukan. Perkembangan kejohanan bola keranjang Piala Mark Bakery pada 23 tahun memulakan Buletin Sukan pagi ini. Pasukan YTE dan pasukan Pro Menj
akan berentap di perlawanan akhir setelah menewaskan lawan masing-masing dalam perlawanan separuh akhir malam tadi yang berlangsung di gelanggang bola keranjang Batu Bersurat Gadong. Terdahulu menyaksikan pasukan YTE jersey merah bertemu pasukan Tayamat. YTE menunjukkan permainan yang agresif dan mempunyai banyak peluang mengutip mata di mana pada suku pertama meninggalkan Tayamat dengan kiraan 35-12, suku kedua YTE terus menguasai permainan dan menambah 29 mata berbanding Tayamat yang hanya memperolehi 4 mata untuk kedudukan 64-16. Pada suku ketiga dan suku terakhir, YTE terus mengutip mata demi meninggalkan Tayamat sekaligus memenangi perlawanan dengan kiraan 119-61. Manakala perlawanan seterusnya pasukan Bromance catat kemenangan ke atas pasukan BYDA jersey hitam. Walaupun kedua-dua pasukan sering berbalas-balas serangan, namun pada suku pertama Bromance mendahului dengan kiraan 28-8, pada suku kedua Bromance masih mendahului dengan kiraan 47-24. Suku ketiga dengan kiraan 78-51, pada suku penentuan BYDA memberikan sedikit tentangan dengan memperolehi 23 mata berbanding Bromance 18 mata, namun kemenangan berpihak kepada Bromance dengan keputusan 95-74. Taraf perlawanan akhir akan berlangsung Sabtu ini di tempat yang sama. Perkembangan Liga Belanda, Eredivisie Feyenoord masih kekal di persada Liga, berkongsi 33 mata dengan Ajax Amsterdam yang menduduki tangga kedua, hanya dipisahkan dengan perbezaan gol. Kedua-duanya unggul 4 mata dari PSV Eindhoven yang berada di tangga ketiga. PSV Eindhoven kekal di tangga ketiga dengan penambahan 3 mata setelah menang selesa 3-1 ke atas ADO Den Haag. PSV manfaatkan bermain di laman sendiri di Philips Stadion. Gol tunggal pasukan pelawat dijaringkan oleh ketua pasukannya, Tom Bogelstick. Sementara itu, di Stadion Galgenwaard, tuan rumah Utrecht mengikat pendahuluan Liga Feyenoord dari mencuri 3 mata penuh dengan keputusan seri 3 gol sama. Feyenoord bangkit selepas tertinggal 0-1 dengan jaringan Sebastian Haller seawal minit kedua untuk membawa tuan rumah unggul 1-0. Feyenoord menyamakan kedudukan 2 minit kemudian menerusi Dirk Kuyt. Utrecht unggul sekali lagi dengan jaringan Giovanni Troppi pada minit ke-52. Minit ke-69 menyaksikan penjaga gawang tuan rumah Robin Reuter diusung keluar dengan stretcher selepas terjatuh. Pada minit ke-84, Utrecht sekali lagi unggul dengan gol ketiga hasil rembatan dari Sebastian Haller. Lawanan ini diakhiri dengan aksi yang penuh dramatik apabila Feyenoord yang tinggal 1-3 bangkit dengan meledak 2 gol pada minit-minit terakhir perlawanan menerusi Nikolai Jorgensen dan Michel Kramer.
Dan di AB Lenstra Stadium, AIX kembali ke tangga teratas apabila menang tipis 1-0 ke atas tuan rumah SC Yerevan. Perlawanan antara kedua-dua pasukan agak seimbang dengan masing-masing melakukan beberapa cubaan pada babak pertama dan di awal babak kedua. Kebuntuan akhirnya terjawab pada minit ke-71 dengan jaringan gol tunggal dari pemain AIX Davy Klaassen. Kedudukan 1 gol bertahan sehingga ke whistle penamat. Kemenangan ini menghantar AIX berkongsi 33 mata dengan mendahului Liga Feyenoord hanya dipisahkan dengan kelebihan gol. Sukan luncur ais, Peter Elessens dan Katrina Smutna masing-masing memenangi bahagian lelaki dan wanita pada kejohanan luncur ais Visma Ski Classic di Pontresina, Switzerland. Acara luncur ais pertama Visma Ski Classics musim ini berlangsung di Pontresina, di bahagian timur Pergunungan Alps. Kejohanan bermula dengan acara perseorangan sejauh 8 km. Juara bertahan Peter Elessens dari pasukan tim Lisplan melakukan permulaan yang baik dengan mempertahankan gelaran dengan masa 19 minit 45.2 saat. Bastin Fortier di tempat kedua dan Morten Edi Pedersens di tempat ketiga. Bagi acara wanita dimenangi oleh Katrina Smutna dengan mengalahkan juara bertahan Vrita Johnson Nogran dari Lega Ski Team. Dengan mendahului perpuluhan 7 saat, Smutna mencatat masa kemenangan 23 minit 45.3 saat. Johnson Nogran berada di tempat kedua dan Sarah Lidbrock di urutan ketiga. To all of you. Now, ladies and gentlemen, at the national, Katarina is Dengan paparan tadi, sekian dulu Buletin Sukan. Buletin Sukan seterusnya akan bersiaran pada jam 4 petang. Teruskan bersama siaran sampai pagi selepas ini. Daripada kami, salam hormat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.